Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk pendidikan ini memang telah mengundang pelbagai pandangan dan baru-baru ini pun dalam di kalangan persatuan guru komentar PIBG dan atas inisiatif saudara Mazli Malik, ada juga kenyataan dari Pakatan Harapan, kemudian di kalangan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, dan banyak isu yang kita boleh bincang. Tapi pokoknya yang dirumuskan ada suasana haru biru atau kelam kabut kerana perancangan yang lemah dan keputusan yang dibuat tanpa mengira pandangan akar umbi sama di kalangan ibu bapa ataupun sekolah-sekolah. Kita tengok umpamanya program PDPR itu, saya nak sentuh sedikit kerana Dr. Anwar Razak dari Fakulti Pendidikan, salah saya dari Universiti Bahasaan, telah memulakan satu survey yang sangat menarik. Dan survey itu memberikan gambaran bagaimana dari kajian lebih 800,000 pelajar, daripada 800,000 pelajar dan ibu bapa menunjukkan bahawa tidak ada kesediaan sama sekali di kalangan pelajar kerana ketiadaan kemudahan, sama ada connectivity ataupun tablet ataupun personal computer atau laptop. Jadi maknanya dibuat rancangan itu atas angin tanpa jejak ke muka bumi. Beberapa angka unjuran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, seperti juga Kementerian Kewangan tentang unjuran pertumbuhan ekonomi negara, itu memang lari daripada sasar. Jadi kalau begitu keadaannya, kita hadapi suatu keadaan yang sangat kecamuk dalam sistem pendidikan. Apa maknanya? Maknanya anak-anak kita, generasi ini akan kerugian. Satu generasi akan terkesan. Ini juga bermakna kesenjangan kaya miskin kerana orang bandar yang berada selalunya dapat menjamin satu kehidupan dan kemudahan yang lebih selesa, tuition dan sebagainya yang lebih terjamin ketimbang nasib anak-anak di desa atau miskin bandar atau pedalaman Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, kita harus mengambil iktibar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kita lihat umpamanya pandangan keputusan yang cemas yang tidak dirancang yang teliti, termasuk apa yang disebut TV pendidikan, dan yang saya dapat maklumat 70 juta ringgit yang diberikan kepada media prima untuk memulakan program ini. Saya tidak faham apa dia punya urusan komisen ke kontrak ke yang boleh menumpahkan begitu banyak dana tidak pada kurikulum isi pengajian tapi kepada infrastruktur yang padahal boleh dimanfaatkan kepada kemudahan yang ada. Saya tidak mahu panjang kerana kita hari ini kita ada 3 tokoh. Of course, tentunya kita memulai dengan Saudara Mazli Malik, seorang tokoh pendidik, kemudian Menteri Pendidikan, memulakan suatu reform pendidikan sehingga terbantut bila rampasan kuasa berlaku. Tentunya beliau di antara tokoh dalam negara yang paling mampu memberi komentar dan memberikan pengarahan kepada kita. Beliau akan diikuti oleh Saudara Charlie Temasalvam. Dia menarik kerana dia boleh mewakili ibu bapa dan juga tenaga pengajar untuk memberikan input yang di bawah ni, di akar umbi, dan diakhiri dengan Saudara Hamidi Manan dari Universiti Selangor, UNISEL. Tetapi Saudara Hamidi juga selain dia jadi pensyarah, dia juga seorang yang dipertua PIBG. Jadi yang kita ada penting, kita tak mahu jadi menteri yang tidak terjejak di akar umbi. Jadi kita cuba gabungkan ya. Saya nak mulakan dengan Saudara Mazli, walaupun beliau itu menteri dulunya, tapi saya lihat dari segi kegiatannya dia lebih peka
dan menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dialami di peringkat paling bawah. Jadi dipersilakan Saudara Mazli. Okey. Terima kasih Tuan Sri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua yang sudah menonton. Cikgu Celi dan juga Saudara Midi. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih lah Tuan Sri yang sudi menerima saya ke program ini, dan bukan mudah nak muncul di Facebook Tuan Sri, dan juga berikan peluang untuk kita melihat pada satu isu yang amat penting bagi negara. Kita bincang isu kesihatan, ya itu penting. Kita bincang isu ekonomi, itu juga penting. Tapi kalau kita bincang isu pendidikan, ini maha penting kerana ini akan melihat kelangsungan pembinaan negara, pembinaan bangsa untuk dekad-dekad ke hadapan. Tapi malangnya pada hari ini kalau kita lihat penekanan terhadap pendidikan ni agak kurang berbanding dengan dua sektor yang telah sebutkan tadilah. Dan banyak kebincangan yang telah Datuk Sri sebutkan, bagi seorang yang berada di tempat Datuk Sri dapat lihat secara mata helang ataupun eagle's eye. Tapi bagi kami yang berada di relung pendidikan ini, kita lihat bahawa di sana terdapat beberapa kelemahan dalam pentadbiran yang ada ini yang menyebabkan kita berasa gusar terhadap masa depan anak-anak kita, masa depan negara kita dalam tempoh-tempoh tahun-tahun akan datang. Pertamanya kalau kita lihat, seperti mana telah disentuh tadi, kebanyakan keputusan dibuat, polisi dibuat kembali ke zaman lama, iaitu top down. Seolah-olah pemusatan itu menjadi begitu kuat. Putrajaya, KPM menentukan segala-galanya bagi semua keputusan yang dibuat berkaitan pendidikan, walaupun kita berada di waktu yang unik, unprecedented situation yang kita berada pada waktu ini. Sepatutnya di waktu ini, pembuatan polisi seperti mana yang telah disebutkan tadi harus diberikan ke bawah, di mana bottom up polisi itu yang paling penting, dan tidak boleh ada pemusatan yang terlalu kuat seperti mana pada hari ini yang menyebabkan blanket decision ataupun keputusan pukul rata oleh orang-orang yang berada di Putrajaya terhadap mereka yang berada di Ceruk Tukun, mereka yang berada di Pulau Bumbung, mereka yang berada di kampung orang asli Cameron Highland, mereka yang berada di Sabah dan juga di Baram, Sarawak, sehingga kan menjadikan proses pendidikan itu agak bercelaru. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita lihat bila timbul isu pendidikan, orang hanya meletakkannya ataupun bebanannya kepada KPM ataupun pendidikan tinggi kepada KPT semata-mata. Walhal, seperti mana telah saya gariskan 12 gesaan terhadap kerajaan sebelum ini yang mengatakan perlunya semua kementerian dan agensi terlibat. Contohnya Tuan Sri, kalau kita lihat timbul isu berkaitan capaian internet di kampung, itu tugasnya KPLB. Tetapi kita lihat KPLB paling tidak mainkan peranannya semenjak tahun lalu. Baru inilah kita dengar mereka bersuara sikit. Capaian internet juga merupakan tugas KKMM. Anak-anak OKU contohnya, ini tanggungjawab Kementerian Kementerian Keluarga dan juga wanita dan masyarakat itu. Tetapi pendidikan OKU tidak diberikan tumpuan sehingga kini. Walhal mereka yang paling terabai. Orang asli, komen daripada pengarah Jakwa baru-baru ini amat terkesan. Beliau mengatakan orang asli tidak boleh pergi ke sekolah. Ini sebelum dibenarkan ke sekolah lah. Dan mereka tidak mempunyai capaian internet. Walhal ramainya mereka di kawasan hijau. Dia sepatut boleh pergi. Dan saya yakin Datuk Seri masih teringat lagi di Parlimen ketika rakan-rakan kita daripada Sarawak mengatakan separuh sekolah berada di depan rumah panjang. Kawasan mereka kawasan hijau tapi tak boleh nak pergi. Kenapa? Sekali lagi, kerana terlalu decentralization of decision making, tidak adanya pengupayaan terhadap sekolah, PPD, dan lebih penting tidak ada kesaling hubungan di antara kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan dan agensi yang terlibat. Akhirnya segala pendidikan dibebankan kepada KPM semata-mata. Dan ini saya lihat satu tindakan yang tidak wajar bagi kerajaan yang mengesampingkan isu pendidikan. Sepatutnya isu pendidikan diletakkan setara dengan isu ekonomi dan juga isu kesihatan, kerana ia menjamin masa depan negara lah. Jadi sungguh pun demikian, saya rasa masih tidak terlambat untuk membuat sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku di hari-hari ke depan, sama ada akan PKP lagi kah, sekolah telah buka, kemungkinan juga berubah, sekolah ditutup kembali, PDPR dan sebagainya. Maka saya mencadangkan dan juga Pakatan Harapan kita cadangkan melalui JK pendidikan kita,
penubuhan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan yang bukan hanya KPM semata-mata, bukan hanya mereka yang terlibat dengan kerajaan semata-mata, tetapi dilibatkan. Kita ada wakil daripada PIBG, kalau perlu wakil daripada NUTP, bukan kalau perlu, memang perlu wakil daripada NUTP, wakil daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga lebih penting wakil daripada pihak pembangkang untuk melakukan semak dan imbang, dan wakil pada pendidik. Jadi tindakan bersepadu, terangkum dan juga holistik, itu yang perlu dilakukan bila isu pendidikan ini timbul. Saudara Mazli merumuskan isu ini sebagai isu yang agak mendesak, yang kritis, kerana ia juga sama mencabar seperti COVID-19 dan juga soal keselamatan. Tapi pendidikan ini menyentuh semua jabatan atau yang berkaitan. Jadi ini belum dilakukan, dan sebab itu saya rujuk awal tadi dengan kajian UKM. Ya, saya berikan figure yang tepat. Ya. Kajian dijalankan kepada 893,000 orang pelajar, 670,000 orang ibu bapa. Keseluruhannya tidak bersedia melaksanakan PDPR dalam talian. Jadi kalau begitu, Menteri saya minta UKM sampaikanlah satu laporan kepada Menteri supaya dia bercakap itu jangan kepada dewa-dewa di kayangan. Yang dicadangkan secara khusus oleh saudara Mazli yang harus diberi perhatian ialah majlis kebangsaan atau penyelaras apapun, tapi pokoknya melibatkan beberapa kementerian. Komunikasi itu penting. Kalau tidak, connectivity tidak ada pun ada. Saya tahu di Port Dickson kiranya lebih baiklah daripada Manik Urai ke di Kapit ke. Tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Jadi sekarang saya nak beralih kepada saudara Charlie Taber Salva. Menarik juga ya, dia campus principal Real Schools Ceras Campus. Dia bekas guru penduduk kanan, 36 tahun, pengalaman yang banyak. Walaupun nampaknya muda, itu mengelirukan. 27 tahun berkhidmat di Sarawak. Jadi dia boleh mewakili pandangan dan keluhan dia dari Sarawak. 5 APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Wah, ini hebat ni. Saya satu dah dapat. Guru inovatif, reading bus club, dan satu hal yang melihatkan keprihatinan beliau ialah kerana mengusahakan dari effort diri dan juga persatuannya, iaitu untuk menyediakan sudut bacaan di lebih 100 buah kampung pedalaman dan menderma lebih 50,000 buah buku bacaan. Ini nak perkenalkan. Maknanya bila saya jemput saudara Charlie ini, maknanya bukan saja seorang pendidik tapi seorang menjiwai semangat pendidik. Sila saudara Charlie. Terima kasih Datuk Seri YB Dr. Mazli, mantan Menteri Pendidikan sewaktu saya menjadi seorang penolong kanan di SMK Menjelara. Oh ya. Cikgu Hamidi, dan saya bersyukurlah kerana diberi peluang untuk mewakili guru-guru dan juga grassroots di sistem pendidikan Malaysia. Sekian lama sebagai seorang guru, saya pernah mengura-urakan dan menyuarakan bahawa suara guru harus didengar, dan sewaktu YB Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan, itu kali pertama selepas 35 tahun mengajar diberi peluang untuk menyuarakan, dan saya pernah menyuarakan hasrat hati saya kepada Dr. Mazli pun. Keadaan sekarang beginilah. Saya melihat keputusan daripada KPM untuk
membuka semula sekolah. Ia merupakan satu keputusan inevitable kerana keadaan dia terpaksa membuka sekolah. Pengajaran dan pembelajaran di rumah tidak berkesan, tidak berhasil. 2 minggu yang lalu, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Habibah menyatakan hampir 1.7 hingga 1.8 juta anak murid tidak dapat mengikuti PDPR kerana tidak ada peranti, tidak ada connectivity, isu-isu penyediaan dan bimbingan ibu bapa dan penjaga di rumah, guru juga yang mempunyai anak dan terpaksa mengajar dan menjaga anak-anak mereka menghadapi masalah juga. Dan saya sedar sebab saya menyelia guru-guru saya, dan ada kadang-kala awal pagi guru akan WhatsApp saya dan kata saya terpaksa mengambil cuti sebab anak tak sihat dan semua itu. Dan kita ni we are running helter skelter untuk mencari guru untuk ganti kerana PDP mesti dijalankan. Kemudian guru pula tidak dapat mengawal apa yang berlaku di rumah. Dahulu guru menjadi ibu bapa kedua di sekolah. Sekarang ibu bapa menjadi guru kedua di rumah. Dan ibu bapa tidak tahu kaedah-kaedah membimbing dan mengajar. Ada yang hilang kawalan mereka, dan anak-anak murid ni didera kerana ibu bapa tidak begitu faham bagaimana untuk membimbing mereka. Anak pula tidak dapat mengadaptasi dengan situasi yang baru ini. Sekian lama kalau sekolah, mereka akan datang ke sekolah, kawan di sekolah, cikgu di sekolah, walaupun stres mereka dapat mengawal stres kerana mereka dapat berbincang dengan kawan-kawan dan semua itu. Tetapi sekarang kalau stres mereka tak tahu mau buat apa. So mental health issue di kalangan anak murid sekarang memang serius. Anak didik pula hilang motivasi untuk bersekolah. Saya pernah berbincang dengan beberapa ibu bapa. Seorang ibu bapa menangis dan berkata kepada saya takut sebab anak saya sudah hilang motivasi. Saya tak tahu bagaimana untuk memberi dia dorongan untuk balik semula ke sekolah. Dia tak mau belajar lagi. Then anak didik sekian lama sudah biasa dengan pelajaran bersemuka. Dan ini baik, tetapi sistem kita tidak begitu mendorong anak murid berdikari. Terlalu bergantung kepada guru. And so anak murid, they don't seem to have grit. Mereka tidak mempunyai daya untuk terus belajar. Itu satu tujuan matlamat saya untuk menubuhkan The Reading Bus Club. Sebab seorang anak yang tak boleh membaca akan menjadi seorang mangsa bila dia jadi dewasa. Seorang anak didik yang suka membaca akan menjadi seorang lifelong learner. Dia akan belajar seumur hidup. And we know that. So our slogan for the Reading Bus Club adalah senang saja. That every child will enjoy school and life through reading. Sebab tu kami membawa buku-buku ini kepada anak-anak kita di kampung dan semua tu. Dan bila PKP bermula, peranti menjadi isu, internet menjadi isu. So yang paling dekat kepada anak-anak kita adalah buku-buku. Tetapi isu dia tak ada buku. So waktu tu saya menghubungi beberapa orang dan ada ramai yang menghubungi saya untuk menanyakan dermaan buku lah, book donation. So saya uruskan supaya mereka keluar dan memberi buku-buku kerja dan buku rujukan kepada anak-anak kita. Isu peranti memang tidak dapat
it cannot be solved. Walaupun ada peranti yang paling the last thing I heard was 2 minggu yang lalu saya adakan Zoom meeting dengan kawan-kawan saya yang bekerja di kalangan saudara-saudara kita di kampung-kampung orang asli, dan satu yang mengejutkan, ramai yang menerima handphone untuk belajar, tetapi mereka tidak tahu mengawal penggunaannya. So waktu cikgu sedang mengajar, mereka sedang they are into all the wrong sites dan tidak dapat dikawal. So walaupun kita memberi peranti, mereka tidak diajar untuk menggunakan peranti itu dengan baik. So, dengan ibu bapa yang berada di bandar pula mempunyai isu. Ada ibu bapa yang menghantar saya gambar anak mereka dengan mata lebam, they have to go and see the optometrist berkali-kali sebab there's too much of screen time. Dan sekarang sebelum SPM, kami telah menguruskan banyak seminar-seminar melalui Zoom. Yang paling sedih bila saya berjumpa dengan anak-anak didik saya dan tanya mereka sama ada mereka ada menuntut, sama ada mereka ada ikut seminar ini, ramai yang kata tidak. Dan saya tanya mengapa. Mereka kata, cikgu, kami dah bosan. They are so saturated with screen time. Sebab this is not the real world. Dan bagi saya, yes, membawa mereka balik ke sekolah tak ada peluang. I mean, there's no other choice. It's inevitable. Tetapi untuk membawa mereka balik ke sekolah, kita harus menjaga guru-guru yang ada di sekolah. So saya memang setuju dengan apa yang YB sudah menyatakan bahawa guru-guru yang ada di sekolah ini harus dianggap sebagai frontliners dan mereka harus diberi vaksin yang dahulu supaya mereka boleh dengan adanya vaksin untuk guru-guru ini, ibu bapa yakin hantar anak-anak mereka ke sekolah. Anak didik pun yakin untuk balik ke sekolah. Ya. So, baik, jadi terima kasih pasal vaksin tu. Kita walaupun diberikan keutamaan ahli parlimen, kita masih menekankan bahawa guru itu masuk dan pelajar-pelajar masuk dalam barisan hadapan. Kalau saya pribadilah, tangguh saya dulu pun tak apa. Tapi guru tu dia terdedah dengan ramai lagi pelajar dan sebagainya, patut diutamakan. Saya ingat ada point tu. Jadi sekarang kita beralih kepada saudara Amidi. Amidi ini pengalaman 11 tahun di sekolah menengah, anugerah Perkhidmatan Cemerlang pun 3 kali, 9 tahun pensyarah pendidikan, pernah jadi setiausaha PIBG di Kuantan, kemudian Biro Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan di Kuantan, pengurusi PIBG sekarang di Pengkalan Permata Kuala Lumpur. Jadi maknanya adalah pengalaman sebagai pensyarah, sebagai guru, sebagai PIBG. Jadi dan beberapa sekolah di Kuantan dan di Selangor. Jadi saya percaya kita akan dapat dengar pengalaman saudara Amidi dan teguran dia kepada Kementerian Pendidikan. Dia sebab dia di Unisel bebas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Mazli Malik. Kalau Datuk Seri kata tadi biar tangguh dulu ahli parlimen, sebenarnya saya tak berapa nak setuju Datuk Seri. Pada saya parlimen harus dibuka dengan cepat kerana ada beberapa kekeliruan sebenarnya yang kita lihat di bawah. Baik, saya nak mulakan. Yang pertama sekali berkaitan dengan tadika ni, Datuk Seri, ataupun prasekolah. Okey, prasekolah yang dibenarkan dibuka adalah prasekolah swasta.
Tapi alasannya pelik. Alasannya adalah untuk memudahkan kepada para ibu bapa meletakkan ataupun meninggalkan anak dari segi penjagaan anak-anak supaya ibu bapa ni boleh pergi bekerja. Tapi prasekolah di sekolah kebangsaan dan juga prasekolah di prasekolah kemas tidak dibuka. Jadi prasekolah yang berada di sekolah kebangsaan dan juga prasekolah kemas ini kebanyakannya berada di kampung-kampung, Datuk Seri. Jadi kita akan melihat satu kesenjangan antara bandar dan desa. Okey, pelajar-pelajar ini mungkin kalau katakan di bandar, di prasekolah swasta mungkin sekarang ni sudah belajar. Saya baru-baru ni saya pergi buat pencerapan untuk pelajar-pelajar saya di di Damansara Prima, ya, di sebuah prasekolah swasta. Mereka dah boleh membaca, tapi saya terfikir bagaimana anak-anak kampung yang berada di prasekolah, di sekolah kebangsaan ataupun di tabika kemas sampai hari ini masih lagi belum dapat untuk berada di prasekolah. Jadi mereka memang tak belajar. Jadi sudah tentulah, jadi maknanya mereka akan nanti bila dah satu nanti sudah tentulah tempat bermula mereka itu tidak sama di kampung dan di bandar. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat balik sebagaimana yang Dr. Mazli sebut berkaitan dengan OKU. Ya, OKU. Tambahan pula, masa saya menjadi pengerusi Biro Pendidikan Khas, memang terlihat satu perbezaan. Tambahan pula, anak saya ada yang tolong OKU. Jadi melihat sekarang ni, kalau tadi pertimbangannya adalah untuk ibu bapa ni mudah meletak dari segi jagaan anak-anak untuk pergi bekerja. Tapi bagaimana pula dengan ibu bapa yang ada anak OKU? Di sini tidak dipertimbangkan pula, ya. Dan sudah tentu sebenarnya untuk anak-anak OKU juga dia punya stresnya lain macam. Ya, daripada segi tantrumnya, daripada segi dia orang tu bosan di rumah. Ya, kita nak bawa dia pun bukannya senang. Jadi kalau katakan kata orang khususnya di PDK lah, pusat ataupun pemulihan dalam komuniti itu sendiri masih lagi tidak berperanan dan masih lagi tidak beroperasi sebagaimana biasa. Jadi ini satu perkara yang seharusnya diberikan perhatian. Okey, kita juga keliru. Mungkin minggu ini kita dah kurang, minggu lepas lah yang agak kita keliru apabila tiba-tiba pelajar tingkatan 5 ini seolah macam ditamatkan persekolahannya. Tapi tidak pelajar tingkatan 6. Jadi dia virus ni dia boleh pilih kan tingkatan berapa yang dia nak jangkit. Jadi ini satu perkara yang pada saya cukup pelik, cukup keliru. Dan kalau katakan Parlimen beroperasi, dan inilah dia soalan yang saya rasa boleh diutarakan kepada yang berbahagia Menteri Pendidikan. Ya, ini satu perkara yang cukup menarik. Dan juga ini untuk masa akan datang, mungkin untuk masa akan datang dalam seminggu 2 lagi, berkaitan dengan pembukaan sekolah. Saya melihat dari segi prosedur pembukaan sekolah dengan prosedur pembukaan IPT. Ada perbezaan yang agak jelas kat situ. Okey, kalau macam sekolah, okey, untuk 1 bulan, untuk pelajar darjah 1, darjah 2 dan darjah 3. Okay, kemudian darjah prasekolah, darjah 1 dan darjah 2. Kemudian darjah 3, 4, 5, 6 akan buka pada 4 hari bulan kalau tak silap saya. Kemudian untuk sekolah menengah nanti dia akan bermula pada April. Okey, di situ tu kalau kita melihat pada sekolah-sekolah yang mempunyai asrama, mereka boleh datang dan tidak dinyatakan perlu untuk mengadakan pengasingan. Tapi ini berbeza dengan SOP yang IPT perlu buat, iaitu kalau katakan ada pelajar yang ingin pulang, kita perlu untuk mengasingkan mereka dalam satu blok asrama selama 10 hari, kemudian barulah boleh pergi ke kelas secara bersemuka. Jadi ini satu kepelikan sebenarnya yang berlaku antara kalau kita nak tengok di sini, aktivitinya lebih kurang sama, iaitu belajar yang masuk dalam kelas, tapi kenapa ada 2 prosedur yang berbeza. Itu belum lagi kalau kita bincang dengan perkara-perkara lain berkaitan dengan institusi tahfiz dan sebagainya. Saya bersetuju dengan Cikgu Charlie tadi berkaitan dengan pengupayaan ibu bapa tu.
ya, pengupayaan ibu bapa kita lihat sekarang ni, saya memerhatikan selepas kita dulu lepas ada PKPP, kemudian sekolah dibuka perlahan-lahan, mana baru yang kemudian yang kedua ni dia buka sekolah perlahan-lahan juga, kita lihat bahawa kehadiran saya khusus yang di tempat tinggal saya di sebelah Tanjung Karang sini, pelajar-pelajar ni dia pada peringkat awal tu kehadirannya sekitar dalam 80 ke 90% hadir ke sekolah. 80 ke 90%. Tapi peratusan ini dia menurun selepas daripada itu. So ini menunjukkan bahawa sebenarnya pelajar-pelajar pergi ke sekolah tu bukanlah untuk belajar sangat, tapi lebih kepada untuk bersosial, berjumpa dengan kawan-kawan dia. Kata-kata untuk melepaskan itu, selepas tu mereka akan motivasi akan kurang. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita tertinggal lagi satu segmen. Iaitu ibu bapa. Ibu bapa ni yang kita tidak upayakan. Sepatutnya kita sudah boleh mula untuk bertukar kaedah kaedah pentaksiran. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Mazli tadi, berkaitan dengan pentaksiran yang mungkin sedikit bebas dan sedikit tertumpu kepada lokaliti. Jadi ibu bapa boleh dilatih bagaimana untuk membuat pencerapan atau membuat pemerhatian tentang kebolehan-kebolehan anaknya. Dan saya kira ini satu perkara yang cukup menyedihkan apabila ibu bapa gagal untuk menaikkan motivasi, menaikkan semangat anak-anak ni untuk pergi belajar. Jadi saya ingat itu pandangan dari saya. Kalau dia sekarang ni masalah ini merentas bermula daripada tadika sampailah kepada IPT dan sampailah kepada ibu bapa. Jadi harusnya isu ini dilihat secara lebih menyeluruh. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Widi. Seorang orang asli OKU ni memang saya ingat masa Surah Mazli menteri itu dia ada menteri yang lebih paling banyak menekankan isu ini dan membantu. Saya ingat lagi kalau banding masa saya menteri pendidikan pun saya tak buat sebanyak itu. Kesedaran di masyarakat belum lagi betul. Mungkin kesedaran masyarakat tapi itu banyak, ada jumlah pun kita fikir memang mungkin tak ramai. Tetapi saya nak tanya Saudara Mazli dengan pengalaman dia sebagai menteri pendidikan dan memulakan reform, apakah selain daripada disebut oleh Saudara Midi tadi umpamanya pengabaian masalah tadika, mana ini pemimpin Melayu yang war-warkan hidup Melayu dan menyelamatkan Melayu, tapi tindakan-tindakan itu selalunya urban bias, dia memihak kepada orang bandar yang kaya. Sebab itu sekolah dan tadika swasta diizinkan, tadika di desa dipinggirkan atau dilecehkan. Jadi itu sebagai contoh, dia tidak ada kepekaan terhadap permasalahan rakyat. Jadi saya nak tanya Saudara Mazli, apakah langkah yang telah dilakukan, apakah yang beliau fikir yang perlu menjadi keutamaan walaupun keadaan agak berbeza dengan permasalahan hadapi atau tertangani COVID-19 ni. Okey. Pertama sekali Datuk Seri, saya kira falsafah pendidikan yang asasi iaitu pendidikan untuk semua dan tanggungjawab bersama itu perlu ada temanya. Saya kira pada hari ini dalam banyak keputusan yang diambil oleh kerajaan, oleh kementerian, mereka tidak lagi berpijak pada konsep ini. Maka terdapatnya golongan rentan, terdapatnya golongan yang diabaikan. Dan ini agak kita kesalkan kerana disebutkan tadi Datuk Seri pun sebut, Cikgu Hamidi pun sebut, ia akan menyebabkan kesenjangan di antara masyarakat, di antara yang memiliki dan tidak memiliki, kampung, bandar, di antara golongan urban dengan golongan pedalaman. Dan kita risau kalaulah berterusan dan tidak adanya intervensi yang radikal diambil untuk merapatkan kesenjangan ini, wawasan kemakmuran bersama yang didendangkan akan menjadi wawasan kesenjangan bersama. Jadi tak akan capai. Maka soal perkauman akan terus dalam tempoh berapa tahun lagi ke depan. Soalan perbezaan kelas ekonomi, pemilikan, perbezaan di antara geografi, Semenanjung dan juga Sabah Sarawak berterusan. Orang asli terpinggir, OKU terpinggir. Jadi pada saya yang perlu dikembalikan ialah konsep pendidikan untuk semua. Jangan ada no one left behind, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang ketinggalan, dan juga pendidikan tanggungjawab bersama itu yang paling perlu ditekankan. Apa yang perlu diambil? Seperti mana saya sebutkan tadi,
kita berada di dalam suasana yang unik, unprecedented situation yang kita ada. Jadi sudah tentu langkah-langkah untuk menyikapi isu pendidikan ini tidak boleh bersikap konvensional. Dia harus bersikap di luar konvensional. Perlu berani, perlu radikal dan perlu kepada komitmen yang bersepadu. Perlunya ada unsur penggembelingan bersama, kesaling hubungan di antara semua pihak untuk memastikan seperti mana kita sebutkan tadi, pendidikan untuk semua dan pendidikan tanggungjawab bersama. Saya agak risau tentang isu keciciran ini, Dr. Sri. Dalam disebutkan dengan ketiadaan peranti dan lain-lain lagi, kita juga menghadapi isu anak-anak yang hilang motivasi untuk belajar dan anak-anak yang telah kehilangan hampir 200 hari persekolahan yang hari ini mereka digelar sebagai lost generation. Kalau tidak adanya intervensi yang serius, intervensi yang radikal, mereka inilah 10 tahun lagi yang akan menduduki SPM. Mereka inilah yang akan menentukan siapa yang masuk ke pendidikan tertiary dengan siapa yang ketinggalan. Dan mereka ini yang akan menentukan selepas 5 tahun lagi siapa yang memiliki dan siapa tidak memiliki. 10 tahun lagi siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa. Jadi saya kira sekarang ini perlu kembali kepada falsafah pendidikan kita yang asal dan ianya perlu diselimuti dengan konsep tidak ada yang tercecer daripada pendidikan. Pastikan walaupun dia OKU, walaupun dia berada di pedalaman, walaupun dia berada di kampung, pendidikan tidak boleh diabaikan. Dan saya minta maaf bila kita sebut PDPR, kita tertumpu pada satu method of learning semata-mata. Walhal tadi Cikgu Cherry sebutkan, kenapa tidak disemarakkan kempen membaca dulu? Saya ingat lagi kita lancarkan Malaysia Membaca pada tahun 2018-2019, kini sepi. Walhal sepatutnya waktu ini itu menjadi alternatif kepada anak-anak yang tidak ada akses kepada peranti dan akses kepada internet. Begitu juga kalau kita lihat kepada konsep of learning itu, anak-anak sepatutnya diterapkan dengan sebab pedagogi sudah berbeza, iaitu upaya untuk belajar secara mandiri. Dan penilaian seperti mana disebutkan oleh Cikgu Hamidi tadi perlu berbeza. Saya tidak tahu bagaimana nanti pelajar-pelajar SPM ni akan dinilai. Adakah menurut kayu ukur yang lama ataupun kayu ukur yang baru. Dan saya kira pandemik ini memberi peluang kepada kita untuk melakukan the great reset. Untuk bagaimana anak-anak dinilai di masa akan datang. Tidak boleh lagi semata-mata peperiksaan, tidak boleh lagi dengan metod yang tradisional, tetapi perlu kepada penggunaan big data dan juga AI, artificial intelligence. Bukan Noah Ibrahim. Artificial intelligence di situ perlu digunakan dan ini perlu disegerakan. Inilah waktunya. Dan sekali lagi pada saya lah, kalau kita dah banyak kali minta dan tanyakan di Parlimen, iaitu laporan Jawatankuasa Kajian Dasar yang kita telah buat dulu, yang mana sepatutnya 2021 ini kita akan perkenalkan new education model. Tapi ini tidak berlaku. Tapi kalau boleh, ialah nanti kalau ada rezeki bertukarnya kerajaan, itu perlu disegerakan demi menyelamatkan pendidikan anak-anak kita. Ingat pengalaman Surah Mazli di bidang pendidikan dan lama dulu saya di bidang pendidikan. Sebenarnya di kalangan pihak perancang dan pemikir di kementerian itu ada kekuatan. Kerana mereka itu ada satu pendedahan dengan pemikiran pendidikan di antarabangsa selain dari UNESCO, ya, dan juga beberapa kajian dan survei dilakukan oleh universiti tempatan. Tapi saya tidak faham mengapa pimpinan universiti tidak manfaatkan, pimpinan kementerian tidak manfaatkan kajian dan pendedahan dan pemikiran baru ini. Indonesia telah memperkenalkan beberapa perubahan yang menarik. Kalau nak ambil negara-negara yang lebih maju, mungkin kita kata sukar. Jadi, padahal istilah yang disebut oleh Surah Mazli itu, itu memperluas. Dulu disebut pendemokrasian pendidikan, yang bermutu. Democratization of access to quality education. Itu, slogan itu, kalau diisi dengan maknanya tidak ada yang terpinggir, yang dipinggirkan.
Tidak ada kemungkinan umpamanya sekolah anak orang kaya dibuka dulu atau sekolah untuk orang miskin kemudiankan. Tak mungkin timbul hal yang sedemikian. Jadi kalau Saudara Charlie, saya nak tekankan kerana pengalaman 24 tahun di Sarawak. Dengan semua masalah kita ada bincang sekarang ini, bagaimana kalau sudah lihat dari kacamata anak Sarawak? Saya cari. Sorry. Ya. Dalam keadaan ni, sorry, my mic was muted. Dalam keadaan ini, anak-anak didik di Sabah dan Sarawak memang akan dipinggirkan kalau kita terus begini. Kita tak perlu cakap pasal internet connectivity. Banyak lagi kampung-kampung dan kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak tidak ada electricity pun. Tak ada elektrik pun. Dan saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Mazli mengenai the Great Reset. Untuk KPM, saya ingat ini merupakan peluang yang baik sekali lah. Kita tidak perlu bersikap negatif terhadap apa yang berlaku. Tetapi menggunakan ini sebagai ilham dan waktu yang optimum, an optimized moment untuk membuat great reset itu. Kalau terpaksa untuk keadaan COVID ini dilonggarkan kurikulum dan disediakan kurikulum untuk sesuatu yang asas di mana semua anak didik kita di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, yang di pedalaman, yang di bandar boleh menikmatinya. Satu kurikulum yang boleh mendorongkan mereka supaya membina semula asas-asas pembelajaran, asas-asas untuk belajar semula, basics like growth mindset dan menjadikan mereka lifelong learners supaya anak-anak didik kita ini boleh berdikari. Itu yang saya rasa yang boleh diambil sebagai peluang. We need radical decisions daripada KPM. We need courageous decisions dari KPM. KPM tidak sepatutnya terkongkong dengan kurikulum yang ada dan mesti menghabiskan apa yang ada. Satu kebaikan yang KPM telah melakukan adalah untuk membatalkan peperiksaan. Ini telah melegakan ramai ibu bapa dan guru. Sebab peperiksaan bukan menjadi penentu hasil pendidikan kita. Pendidikan bukan semata-matanya bergantung pada akademik atau pengetahuan, tetapi pembinaan kepribadian, karakter seseorang anak didik, pembinaan kemahiran, dan semua ini boleh dimasukkan. So kalau KPM boleh menggunakan waktu ini, optimized moment ini untuk membuat the great reset, saya rasa ramai yang semua pendemokrasian pendidikan boleh berlaku. Itu yang I really feel that we can actually use this optimized moment untuk menyediakan anak-anak didik kita menjadi global citizens, untuk menghadapi dunia sebenar, the real world, di mana mereka harus, kalau bukan kerana COVID, anak-anak didik kita ini tidak pernah didedahkan kepada digital world. Kerana COVID mereka dipaksa. We can menyediakan mereka untuk scientific world, untuk global world. Sekarang mereka sedar bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia menghadapi isu yang sama. Mereka sedang memikirkan ini bukan masalah kampung kita tetapi ini masalah sedunia. They are beginning, ramai yang sedang menyatakan begini, sedang membantu satu antara yang lain. We are building the moral world. Kita ramai yang sudah keluar dan menggunakan peluang ini to become creative dengan cara mereka
belajar cara mereka menguruskan diri dan keluarga mereka. Ini merupakan peluang. Kalau KPM boleh melihat ini sebagai peluang, I think we can bring forth a great change. Terima kasih. Sebab itu saya tekankan tadi yang susulan dari apa yang dikemukakan oleh Saudara Mazli tentang keperluan meminta kepimpinan di kementerian membuka ruang kepada perancang memikir semula, memanfaatkan kajian dan kepakaran di universiti-universiti tempatan dan juga pendedahan yang ada, pembaharuan dan perkembangan di dunia luar. Kalau tidak, kita akan tempang dan tercorot dari segi mutu pendidikan yang jadi satu isu lain. Saya tidak sangat heran dengan istilah baru ni sebab dulu kita sebut anjakan paradigma. 60 tahun, 50 tahun dulu, 40 tahun dulu. Tetapi bukan anjakan paradigma yang disebut oleh Thomas Kuhn. Yang ada itu hanya beberapa kertas baru saja. Kemudian saya juga di Parlimen menekankan tentang pandangan Schumpeter, ya, bahawa setiap krisis besar, ekonomi atau sosial, dengan sekarang ni ekonomi dan pandemik, itu disebut gale of creative destruction. Dia kemusnahan, seluruh sistem itu termusnah. Maka dia mesti membangunkan, ya, incessantly, dengan berusaha bersungguh-sungguh sedaya upaya membangunkan yang baru. Tetapi ini tidak berlaku. Yang baru hanya kontrak, yang baru hanya ialah peraturan-peraturan menekan kebebasan dan menakut-nakutkan orang, tetapi tidak memenuhi maksud kita tentang apa yang dimasukkan tentang reform pendidikan yang mesti berlaku. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, akan menghadapi masalah yang besar, terutama menghanyutkan, ya, satu generasi di kalangan orang miskin di sama ada bandar, miskin bandar atau miskin desa dan pedalaman. Jadi apa yang disebut oleh Secali itu sangat memprihatinkan, sangat menyayat perasaan kita, kerana kita tidak bicara soal angka saja ataupun teori ataupun slogan. Ini yang real yang dihadapi oleh rakyat di bawah ini. Ini masalah pendidikan, ini masalah survival kita sebagai suatu negara, masyarakat dan umat. Jadi Saudara Midi tadi memang sebut beberapa perkara tadilah, ya, daripada sekolah, daripada prasekolah sehingga ke universiti. Dia ada 2 kementerian tapi tidak ada penyelarasan. Kalau 2 kementerian, Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Pelajaran Tinggi pun tidak ada penyelarasan, bagaimanalah nak buat penyelarasan dengan PIBG dan sekolah? Bagaimana tak ada lah. Macam mana pandangan Amidi? Ya, saya sebenarnya daripada segi bila kita lihat kat sini, sebenarnya adalah hubungan antara satu hubungan yang sepatutnya kuat dan kukuh, iaitu sekolah dan ibu bapa. Sekolah dan ibu bapa ataupun sekolah dengan masyarakat itu seharusnya pada masa inilah diperkukuhkan. Tapi kita gagal di situ. Kita gagal di situ yang mana kita bila kita sebut tentang pendidikan, kita hanya fokus kepada sekolah. Sedangkan ibu bapa, sebagaimana yang Cikgu Shelby sebut tadi, dia sekarang sudah bertukar menjadi guru yang kedua. Guru yang kedua. Jadi guru yang kedua ni yang kita tidak latih, yang kita tidak dedahkan dengan perkara-perkara yang sepatutnya. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat balik, saya ingin mengucapkan, ambil kesempatan di sini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sebenarnya kepada guru-guru kita. Kalau kita lihat ada perubahan, ada perubahan daripada PDPR di PKP 1.0 dan sekarang ini di PKP 2.0, yang mana mungkin pada mula-mula dulu amat bergantung kepada Google Classroom dan sebagainya. Sekarang mereka sudah mula menggunakan pelbagai apps, Kahoot, kemudian ada word wall, kemudian ada quizzes dan sebagainya. Dan ini saya kira salah satu daripada kreativiti guru-guru kita sendiri yang ingin belajar, yang dalam jiwa mereka ingin membantu anak-anak murid.
Dan satu lagi elemen yang saya sebagaimana yang saya sebut tadi yang agak kita kesengan adalah bagaimana untuk kita sama-sama membangunkan ibu bapa bersama dengan sekolah. Bagaimana untuk kita menarik masyarakat bersama dengan sekolah, sebagaimana saya ingat kalau katakan kita boleh adakan satu sesi sekolah dengan ibu bapa sendiri, latihan-latihan yang sepatutnya saya ingat perkara ini dapat kita selesaikan dengan lebih baik, tidak stres dan sebagainya. Dan kalau macam saya di universiti sendiri, sebenarnya kita banyak mengadakan training ataupun latihan-latihan secara dalam talian yang kita cuba untuk mengambil pendekatan sama juga, iaitu dalam pendekatan student centered approach, yang mana kita dapati bahawa pelajar-pelajar kita sendiri pun sebenarnya cuba untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Dan saya yakin bahawa pada masa akan datang, sebagaimana yang kita tengok tadi, guru telah pun cuba untuk beradaptasi, begitu juga dengan para ibu bapa yang cuba untuk menyediakan keperluan sebaiknya. Kemudian ada juga para mahasiswa, tetapi yang kita kurang di sini adalah dari sudut mereka yang menjadi nahodanya, mereka yang menjadi perancangnya, supaya dapat untuk menggunakan segala kesediaan ini untuk melonjak ke keadaan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Nakhoda tak tentu haluan ni, tak tentu pelabuhan mana. Ini problemnya. Kalau pandangan Saudara Midi ini sebenarnya kalau di kalangan masyarakat Islam, ya, kalau menghayati maksud budaya Iqra itu maknanya dia tidak tertumpu hanya kepada bentuk yang formal, pendidikan dari ibu bapa, masjid, sekolah, masyarakat. Tapi tentunya itu memerlukan satu peningkatan kesedaran yang lebih dan kefahaman yang meluas dan sampai ke tahap knowledge triumphant yang ikut dalam yang dihasratkan dalam budaya Islam itu. Tetapi saya masih ingat dulu, dan ini mungkin harus dibaca semula bila kupasan Ivan Illich tentang Deschooling Society. Yang sekolah ini sekarang dah tak ada sekolah rasanya, mana pendidikan. Tapi dia bagi penekanan bahawa pendidikan itu mesti dengan cara apapun mesti disampaikan. Yalah, itu mungkin maudhu lain. Saya ingat di babak akhir dalam perbincangan kita, saya minta nanti saudara berikan rumusan dalam 2-3 minit untuk kita tekankan apa dia keutamaan yang harus dilakukan sekarang. Jadi Saudara Mazri kepada Saudara Chali dan Hamidi. Silakan. Saya kira bila sebutkan tentang triumphant of knowledge tadi, kita tidak menggunakan dengan sepenuhnya media yang ada. KKMM ialah dengan KKMM-nya kita tak lihat wujudnya public service announcement digunakan sebaik mungkin untuk tujuan pendidikan. Kita tidak nampak billboard yang ada sepatut digunakan untuk pendidikan. Kita tidak nampak bagaimana waktu-waktu di sama ada saluran-saluran televisyen milik pemerintah ataupun yang swasta yang sepatut kita boleh keluarkan sebahagian daripada mereka punya CSR untuk bukan hanya sekadar mengeluarkan TV pendidikan dengan silibus-silibus, tapi yang lebih penting di mana kata Datuk Cikgu Shirley tadi, kita mendidik dalam segenap erti pendidikan itu, membentuk manusiawi dalam jiwa anak-anak. Itu tidak berlaku, Tuan Sri. Dan kita mak kesalkanlah, setahun sudah berlalu, tetapi seolah-olah kita punya media penyiaran tidak mengambil cakna terhadap isu ini. Kita tahu banyak perkara yang boleh dilakukan, sama ada di saluran RTM 1, 2, 3, TV3 dan lain-lain lagi, Astro contohnya, kalaulah mereka boleh peruntukkan sejam ataupun peruntukkan iklan-iklan seperti mana yang pernah dihasilkan dulu oleh arwah Yasmin, kan? Kita boleh selipkan isu-isu pendidikan. Pendidikan tidak hanya tertumpu kepada 4 tembok, bilik darjah dan juga bilik kuliah semata-mata, tetapi perlunya ada meresapi dalam kehidupan rakyat itu sendiri. Dan seperti mana yang Datuk disebutkan, perlunya ada kesaling hubungan di antara KPT dan KPM. Inilah padanya bila kita pisahkan dua. Sepatutnya mereka boleh berhubung dan perlunya ada kesinambungan apabila mereka berada di bawah satu bumbung. Kita mempunyai universiti yang sepatutnya bertanggungjawab
membangunkan pendidikan dasar kita, sekolah-sekolah kita. Dan kita pernah lakukan dalam tempoh yang tak sampai 2 tahun, bagaimana terlibat antara universiti dan sekolah. Tetapi kita tidak boleh putus asa, Tok Sri dan juga rakyat penonton sekalian. Kita akan terus berusaha. InsyaAllah kadang-kadang God plans come in very different way, kan? Adanya perkara yang kita usahakan. Tapi perjuangan untuk pendidikan adalah tanggungjawab kita bersama. Pendidikan untuk semua tanggungjawab kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Charlie. Bagi saya, pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang, setiap manusia. Dan anak murid, anak didik kita, mereka berhak untuk menerima pendidikan berkualiti walaupun mereka tidak membayar. Dan untuk mendidik mereka sebagai seorang pendidik, tanggungjawab saya adalah sebagai seorang scaffolder, di mana saya hanya berdiri di sekeliling mereka dan membina bangunan, membina insan sebagai scaffolder. Saya tidak boleh menumpukan perhatian dan kekuatan saya terhadap diri saya sendiri, tetapi tugas saya adalah untuk membina anak didik saya. So, dengan ini, anak didik saya yang akan menjadi tumpuan saya. Dan untuk anak didik saya menjadi seorang yang berjaya, saya harus mendidik dari hati, dari sanubari saya, dari jiwa saya, supaya anak didik saya dapat bergembira di sekolah. Keseronokan itu mesti kembali kepada dia. If there is no joy of learning, mereka tidak tahu, mereka tak ada hala tuju, mereka tidak tahu mengapa mereka berada di sekolah. So, sebagai seorang guru, saya seorang scaffolder. KPM merupakan scaffolder. Seperti yang disebut oleh Dr. Mazli, semua kementerian-kementerian lain, NGOs, corporate bodies, mereka pun akan menjadi scaffolders untuk membina insan, untuk membina anak-anak didik kita ini. So, tetapi kita memerlukan satu perancangan yang rapi supaya setiap di antara kita tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab untuk membina seorang insan, anak didik kita yang akan menjadi bangsa dan rakyat kita yang berjaya. Terima kasih, Saudara Midi. Saya tak tahu sama ada cadangan-cadangan kita ni akan didengari oleh apa yang kalau saya istilahkan Menteri Ordinan lah, Menteri Ordinan. Ini bukan Menteri Rakyat, ini Menteri Ordinan yang dipertahankan oleh Ordinan. Dan yang pertama sekali yang saya nak sarankan adalah hentikan PDPR sekarang juga. Hentikan PDPR sekarang juga agar guru-guru dapat bersedia untuk membuka sekolah. Ini amat penting untuk guru-guru dan juga pengurusan di sekolah dapat untuk menyediakan. Sebab apa? Sebab yang paling penting sekarang ni bukan masalah kurikulum. Ditambah pula sekarang ini pelajar-pelajar tingkatan 5 khususnya untuk kohort 2021 ini adalah batch pertama KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, dan telah pun menamatkan baru-baru ini adalah KBSM. KBSM telah pun tamat, sekarang ada KSSM. Tapi sekarang kita mengejar kurikulum. Daripada saya yang paling penting adalah dari sudut psikologi dan juga emosi pelajar-pelajar ini. Barang diingat bahawa dalam falsafah pendidikan kebangsaan pun disebut berkaitan dengan emosi. Maka sudah tentulah pembentukan emosi dan juga psikologi para pelajar ini mesti diutamakan terlebih dahulu. Ya, sebab mungkin mereka nanti akan rasa janggal untuk pulang ke sekolah dan seharusnya penumpuan bukanlah semata-mata untuk untuk menghabiskan silibus, tapi lebih kepada pembinaan karakter sebagaimana yang disebutkan tadi dan juga pembinaan minat terhadap kecemerlangan ilmu. Sekian, wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh rumuskan pandangan-pandangan disampaikan tadi bahawa perlu ada suatu tindakan yang lebih terancang, yang lebih teratur
yang boleh memberikan manfaat kepada semua. Tapi untuk akhir ini saya nak cuma ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita di semua peringkat, kerana mereka bukan saja barisan hadapan, mereka ini harapan bangsa dan negara. Saya di sini maknanya kerana khidmat dan pengorbanan guru-guru luar biasa, hebat mereka dan kasih mereka. Saya ingatlah mereka di akhir hayat pun dia begitu sekali menunjukkan keprihatinan kasih mereka. Jadi bagi saya, walaupun kita sekarang hadapi masalah, saya rasa terungkai banyak kalau guru-guru bila diberikan kesempatan, keadaan lebih pulih dan dasar-dasar yang ditentukan oleh nakhoda ini lebih terancang, tentukan haluan dia. Saya ingat macam lagu lama Kan Mazri. Dia bagai nakhoda tak tentu haluan, sayang disayang. Tadi bagi seroja ni lagu nakhoda. Jadi terima kasih kepada semua dan guru, ibu bapa, tolonglah ingatkan anak-anak supaya jangan abaikan peluang mereka. Tadi Hamidi kata PDPR, betul, tetapi saya rasa ambil peluang ini. Sekolah berjalan seperti biasa, anak kampung diberikan tablet. Jadi jangan dia agak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.